Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Syifat bin Abdullah Zawawi. Nombor metrik 12011074. في هذه اليوم تتكلم على موضوع الإيديولوجيا مذهب المتعة ideologi hedonism. ما هي مذهب المتعة? Apakah itu hedonism? Definisi hedonism ialah merupakan cara hidup yang mengagendakan keseronokan sebagai tujuan utama hidup. Dari akar pemikiran tersebut menyebabkan penganut hedonism akan menilai hakikat kebenaran berdasarkan keseronokan. Apa-apa ajaran dan nasihat yang tidak mendatangkan keseronokan akan dianggap salah. Maksudnya hedonism ni cara hidup yang mengagungkan keseronokan. Okay. Khosais mazhab al-mut'iyah. Wahid tarfiyah madaki. Sani uhibbul marah. Salis uhibbul dunya. Uhibbul alam. Rabi' al-ikhtilat. Khamis al-ijra'i allati tatbi' syahwat. Masa ciri-ciri pemikiran hedonism ada 5, iaitu yang pertama, hiburan yang melampau. Nombor 2, suka kepada keseronokan. Yang ketiga, cinta akan dunia. 4, pergaulan bebas. Dan 5, perbuatan yang mengikut nafsu. Kita akan lihat satu-satu pemikiran hedonism ni. Okay. Wahid tarfi' al-madaki, hiburan yang melampau. Fi hadhihi al-yawm, zaman teknologi yang semakin canggih, kita sering terdedah dengan hiburan daripada alatan gadget dan teknologi. Remaja dan hiburan adalah suatu perkara yang sukar untuk dipisahkan pada zaman kini. Remaja kini leka dalam perkembangan hiburan semasa hingga melalaikan mereka untuk cemerlang dalam pendidikan dan beribadah kepada Allah. Hiburan pada asalnya adalah harus, namun hiburan yang melampau amat diharamkan oleh Islam. Islam haram umatnya berlebih-lebih dalam satu perkara, meskipun dalam urusan ibadat, lebih-lebih lagi dalam hal hiburan dan menghabiskan masanya dengannya, meskipun hukum asalnya adalah harus. Buah fikiran ini dipetik daripada Isa Al-Qadrawi. Seterusnya, uhibbul marah, suka kepada keseronokan. Penyakit manusia yang menyukai keseronokan, Rasulullah menjelaskan dalam satu daripada penyakit umat Islam di akhir zaman ialah suka akan keseronokan. Nabi pernah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam hadis sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu ialah, yang pertama, terlalu banyak berseronok. 2, terlalu hidup bermewah. 3, menghimpun harta sebanyak mungkin. 4, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Dan 5, saya memarahi. Dan 6, dengki-mendengki sehingga jadi zalim-menzalimi. Ini adalah contoh ciri-ciri juga untuk sikap hedonism. Seterusnya, uhibbul dunya ataupun uhibbul alam, cinta akan dunia. Rasulullah menerangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud, bermaksud dari
Taubaniyah berkata, Rasulullah bersabda, suatu masa nanti semua bangsa akan merebut kamu seperti mana orang lain yang sedang merebut makanan di atas dulangnya. Kemudian akan sahabat bertanya, apakah saat itu kita kaum muslim berjumlah sedikit sehingga boleh mengalami keadaan seperti itu? Rasulullah menjawab, sebaliknya jumlah kamu pada ketika itu ramai, namun kamu bagaikan buih yang mengalir di atas air yang banyak, dan Allah akan mencabut rasa takut dari dalam diri musuh-musuhmu terhadap kamu sementara penyakit dalam diri kamu. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu wah? Itu menjawab, cinta akan dunia. Maksudnya, penyakit yang digambarkan oleh dalam hadis ni ialah wahwan. Maksudnya ialah penyakit cinta akan dunia dan takutkan mati. Seterusnya, yang keempat ialah al-ihtilat, pergaulan bebas. Pertemuan di antara lelaki dan wanita diharuskan, malah dituntut jika tujuan pertemuan tersebut adalah untuk hal kecemasan atau untuk bekerjasama dalam perkara kebaikan. Dan begitu Islam menggariskan kerjasama yang dijalin perlu sentiasa berada dalam lingkungan batas syarak. Antaranya iaitu kedua belah pihak menjaga pandangan wanita memakai pakaian yang digariskan oleh syarak dan menjaga adab, mengelakkan daripada menggunakan sesuatu yang boleh mengoda seorang, menjauhkan diri daripada duduk bersunyi-sunyi tanpa bersama mahramnya, dan pertemuan itu perkara untuk urusan yang kedua-duanya hadir bersama. Ini diambil daripada Yusuf Al-Qaradawi juga. Okay, yang terakhir ialah al-ijra'il allati tattabi' syahwah, perbuatan yang mengikut nafsu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Da'udun inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi' ahwa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Maksudnya, janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan peroleh azab yang berat dan hari itu amannya, disebabkan mereka lupakan jalan Allah itu. Perbuatan mengikut hawa nafsu ini di dunia akan menyesatkan diri dari jalan Allah SWT, dan di akhirat kelak kita akan mendapat azab. Okey. Kesimpulan daripada ciri-ciri hedonism ini ialah pemikiran hedonism sangat bercanggah dengan apa kehendak agama dan tuntutan agama Islam. Oleh itu kita perlulah mengambil berat tentang sikap hedonism ini, dan janganlah pupuk sikap hedonism ini dalam diri kita. InsyaAllah sama-sama kita boleh amalkan dan menghindarkan daripada sikap ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.